Kembali dalam berita wilayah, Swiss Pemati akan digunakan semasa konsert kumpulan Coldplay yang dijadualkan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata perkara itu telah dibincangkan bersama agensi permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara Puspal serta penganjur konsert itu. Swiss Pemati berfungsi untuk menghentikan secara tiba-tiba sesuatu penganjuran konsert yang melanggar garis panduan yang ditetapkan. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai agar menggunakan pengangkutan awam yang akan beroperasi sehingga lewat malam ini bagi memudahkan pergerakan lalu lintas. Komuniti Madani bukan jentera politik, tegas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching. Mana-mana pihak termasuk pemimpin pembangkang boleh menyertainya. Ini kerana objektif penubuhannya ialah memupuk nilai murni dan kenegaraan dalam kalangan rakyat. Juga membantu menyebar luas maklumat sahih terutama berkaitan inisiatif berkepentingan rakyat dengan pantas ke akar umbi. Paling penting adalah mereka sudi dan boleh bantu kerajaan untuk menyebar mesej daripada kerajaan. Jadi sekiranya mereka yang duduk di sana juga sudi untuk membantu kita sebarkan maklumat tentang kerajaan Madani, tiada masalah. Tiada masalah. Kerana ini adalah satu komuniti Madani yang kita wujudkan untuk membantu masyarakat untuk dapat maklumat daripada kerajaan. Teo memaklumkannya ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2024 peringkat jawatankuasa bagi kementeriannya di Dewan Rakyat. Jun lalu, Menteri Komunikasi dan Digital mengumumkan 1,878 komuniti Madani akan ditubuhkan di seluruh negara. Setiap kawasan DUN akan ditubuhkan 3 komuniti Madani, manakala di Parlimen sekitar wilayah persekutuan yang tiada kawasan DUN, 6 komuniti Madani. Majikan diingatkan tidak mengambil kesempatan memberhentikan pekerja wanita yang mengambil cuti bersalin atau cuti sakit disebabkan kehamilan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mustafa Saamud berkata, larangan itu termaktub di bawah Akta Kerja 1955 dan mana-mana majikan yang tidak mematuhi peraturan itu boleh dikenakan tindakan. Majikan yang didapati tidak mematuhi peruntukan tersebut telah dinasihatkan untuk membuat tindakan pembetulan dan sekiranya gagal, kertas siasatan akan dibuka untuk tindakan pendakwaan atau kompaun dengan denda maksimum sehingga RM50,000 jika disabit kesalahan. Beliau mendedahkan 44 kes aduan pelanggaran peraturan cuti bersalin 98 hari oleh majikan direkodkan sehingga 31 Oktober lepas dengan 28 daripadanya adalah aduan berasas, manakala baki 16 aduan tidak berasas. Bagi tempoh sama, Kementerian Sumber Manusia dengan agensinya melaksanakan 23,279 pemeriksaan berkanun di tempat kerja. Hanya 25.6% atau 386 daripada 1,505 buah sekolah di seluruh negara yang dikenal pasti mempunyai bangunan daif telah dilaksanakan projek naik taraf dan pembangunan semula sekolah. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 mendapati prestasi projek adalah rendah dengan sejumlah 123 atau 31.9% daripada 386 buah sekolah berkenaan telah siap bagi tempoh 2019 hingga 2022. Kenyataan Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi menyebut isu itu antara dibangkitkan dalam LKAN kali ini yang turut melibatkan 16 pengauditan prestasi dilaksanakan di 14 kementerian melibatkan projek dan program bernilai RM208.882 bilion. Selain itu, LKAN mendapati Lembaga Getah Malaysia LGM telah melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D merangkumi 3 sektor selaras fungsi ditetapkan. Bagaimanapun, penghasilan aktiviti R&D yang dilaksanakan masih belum dapat menyumbang secara langsung kepada pembangunan industri getah Malaysia. Bagi pengurusan program penanaman padi, baki peruntukan terkumpul setakat 2022 berjumlah RM448.87 juta yang disalurkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kepada Lembaga Pertubuhan Peladang bagi pemberian subsidi dan insentif kepada pesawah tidak dibelanjakan. Isu kelewatan pembekalan baja untuk tempoh 2016 hingga 2019 juga adalah kerugian kepada kerajaan dan golongan sasar kerana bekalan baja lewat diterima tetapi tiada tindakan dikenakan kepada pembekal.
Kos pembangunan semula Kompleks Sukan Shah Alam KSSA berjumlah 3.28 bilion ringgit melibatkan keseluruhan kemudahan lain yang akan dibangunkan di sekitarnya. Itu penjelasan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari susulan terdapat persoalan dibangkitkan mengenai kenaikan kos pembangunannya. Bagaimanapun beliau berkata kos berkenaan masih belum diluluskan oleh kerajaan negeri sepenuhnya kerana yang dipersetujui adalah melibatkan kos naik taraf stadium membabitkan jumlah sehingga 787 juta ringgit. Saya nak maklumkan 3.28 bilion ini adalah kos keseluruhan kompleks. Kompleks itu yang melangkumi Stadium Malawati, Stadium Shah Alam, hotel, bangunan serta pusat stesen bersepadu dan pusat teater yang akan ada dalam cadangan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Jadi 3.28 bilion ini merupakan kos keseluruhan yang belum kita agree, yang basically kita agree setakat ini yang betul-betul ialah proses perobohan dan kita sedang menilai sampai di pertengahan untuk proses pembinaan stadium kerana hasrat kita adalah menggantikan stadium.